Baik, seterusnya kita tengok soalan bahagian B. Okey. Okey, soalan 9 adalah soalan tingkatan 4 bab 5 cahaya. Okey. Margin 9.1 dan 9.2 menunjukkan satu sinar cahaya terbias apabila merambat melalui dua media yang berbeza. Indeks biasa untuk medium A adalah 1.33, indeks biasa medium B adalah 1.50. Okey. So pertama sekali, apakah maksud pembiasan ya? Okey. So pembiasan sebenarnya dia melibatkan dua medium yang berbeza ketumpatan. Okey. Dan dia akan mengakibatkan apa? Perubahan hal laju dan juga arah. Okey, so you punya keyword kena ada dua medium yang berbeza ketumpatan. Ketumpatan, dan juga you kena sebut tentang perubahan arah dan hal laju. Perubahan arah dan hal laju. So fenomena, dia adalah satu fenomena. Fenomena pembengkokan cahaya apabila merambat dari satu medium ke medium yang berlainan berlainan ketumpatan dan berlaku perubahan arah dan hal laju. So dia adalah pembengkokan cahaya lah apabila dari satu medium ke medium lain. Next. Berdasarkan dua gambar ini, bandingkan indeks biasan. Jadi highlightkan indeks biasan. Sudut biasan, ketumpatan. Ada tiga. Lepas tu, hubungkan indeks biasan dengan sudut biasan. Dan indeks biasan, yang markah keempat sini. Indeks biasan dengan nisbah sin I, sin R. Yang pertama sekali kita nak bandingkan indeks biasan. So, manakah satu lebih tinggi? So obviously kita nampak soalan bagi indeks biasan medium B lebih tinggi. Lebih tinggi daripada medium A. Kedua, sudut biasan. Sudut biasan macam mana? Kalau kita cuba tengokkan gambar, gambar di sini, sudut biasan untuk medium A lebih besar daripada medium B. Sudut biasan adalah di sinilah. Sudut biasan medium A lebih tinggi adalah lebih besar daripada medium B. Kemudian soalan 3, ketumpatan medium A dan medium B. So medium A, medium B mana satu lebih tumpat? So actually indeks biasan medium B dia lebih tinggi kan. So kalau tinggi, ketumpatan pun lebih tinggi. So medium B lebih tumpat daripada medium A. Kemudian hubung kaitkan indeks biasan dengan sudut biasan. Hubung kaitkan indeks biasan dengan sudut biasan. So hubungan dia semakin apa semakin apa. So semakin tinggi indeks biasan, semakin kecil sudut biasan. Semakin tinggi indeks biasan, semakin kecil sudut biasan. Nah, akhir sekali, indeks biasan dengan nisbah sin I, sin R. Semakin tinggi dan semakin besar indeks biasan, semakin besar nisbah sin I dan sin R. So itu adalah jawapan. So basically saya tunjuk kat sini lah. So pertama, indeks pembiasan A lebih kecil daripada indeks pembiasan B. Sudut biasan A lebih besar daripada sudut biasan B.
Okay, mesti ada perkataan lebih atau kurang. Kemudian ketumpatan medium A lebih kecil daripada medium B. Semakin besar indeks biasa, semakin kecil sudut biasan. Okay, atau hubungannya berkadar songsang. Semakin besar indeks biasa, semakin besar nisbah sin I dan sin I. Okay. So maksudnya kita sin I bagi sin out lah, yang itu. Okay. Alright. Okay, next seterusnya. Okay. Okay, yang ketika memandu kereta pada hari yang panas, anda akan melihat logam maya di atas jalan raya. Jelaskan bagaimana logam maya terjadi. Okay, 4 markah. So, kalau dia 4 markah, you tak semestinya you perlu bagi 4 saja. You boleh bagi lebih. Okay, normally lah, penanda dia akan ambil poin yang betul. Okay, so mungkin ada yang tulis yang tak berkaitan, tak apa, dia tak akan tolak markah. Dia akan ambil poin yang betul saja. So tak apa, you tulis lebih. Okay, so basically you tahu ini adalah pantulan dalam penuh. Okay, pantulan dalam penuh. Okay, so cuba ingat konsep pantulan dalam penuh. Apakah syarat dia? Okay, so you boleh sebut tentang apa? Sudut 7 melebihi sudut genting. Okey, itu satu poin juga. Lagi apa? Dia mesti daripada medium yang lebih tumpat kepada kurang tumpat kan? Ke kurang tumpat. Okey. Right. So kalau you tulis yang ini, dia lebih kurang ada 2 3 markah dah. Walaupun you tak tahu. Okey. Okey, so in fact dia punya konsep macam ini. Okey. Kita ada banyak lapis udara kan? Okey. Dan kalau yang dekat dengan jalan raya, dekat dengan jalan raya, dia akan lebih panas kan? Lebih panas sikit. Okay, lebih panas. Apa yang saya maksud adalah pada ketika itu, yang paling panas adalah udara yang dekat dengan jalan raya. Okay, so udara panas di bawah, udara sejuk di atas. Okay, so katakan kalau kita ada apa? Kita ada pokok ke atau awan ke. Okay, so apa yang berlaku adalah cahaya daripada awan, okay, dia akan bila dia punya cahaya merambat, okay, ke bawah kan, ke bawah. Okay, jadi apa yang berlaku adalah daripada udara yang sejuk kepada udara yang panas. Okay, what happen? Udara sejuk dia lebih tumpat, udara panas dia kurang tumpat kan. So apa yang berlaku adalah dia akan dibiaskan menjauhi normal kan. Dia akan dibiaskan menjauhi normal. Okey, dibiaskan sehingga bila sudut, ni nampak sudut ini, dia akan semakin besar. Bila sudut semakin besar sehingga melebihi sudut genting, apa yang berlaku? Dia akan berlaku pantulan dalam penuh. Okey, dan dia akan masuk ke mata kita. Okey, masuk ke mata kita. That's why kita nampak, okey, image yang maya di sini, nampak ada tumpuk air kat sini. Okay, itu adalah satu pantulan reflection image awan. Okay, so this is a rough idea about logam maya. Okay, baik. So anda kena sebut tentang sudut 7 melebihi sudut genting. Medium cahaya merambat dari medium lebih tumpat ke kurang tumpat. Okay, siapa yang lebih tumpat? You kena sebut udara sejuk. Lepas tu udara panas yang kurang tumpat. Okay. Okay, so the schema. Okay, skema dia. Okay, lapisan udara berdekatan permukaan jalan raya lebih panas. Okay, jadi ketumpatan udara berkurang apabila menghampiri permukaan jalan raya. So, bila dia kurang tumpat, jadi cahaya merambat dari kawasan lebih tumpat ke kurang tumpat, dia akan dibiaskan menjauhi normal. Okay, dijauhi normal. And then, dia
sudut 7 melebihi sudut genting, pantulan dalam penuh berlaku. Okay, so pilih sahaja mana-mana 4 poin. Tulis lebih tak apa. Okay, tulis lebih tak apa. Okay, last kali adalah tentang binocular. Okay, binocular. Aja menunjukkan sebuah teleskop, bukan binocular. Ini sepatutnya adalah dia tulis salah. Okay. Okay, anyway, dia menunjukkan sebuah teleskop astronomi ringkas. Jadi dia nak ganti dengan binocular. Okay, dia ganti dengan binocular. So actually dia tak ada kaitan lah teleskop astronomi. Okay, so dengan menggunakan dua prisma, okay, dua prisma dan sebuah teleskop. Okay, maksudnya dia nak guna teleskop daripada sini. Kalau you masih ingat, kita ada dua teleskop ada dua kanta kan. Okay, satu adalah kanta objektif, satu adalah kanta mata. Okay, okay. Sekejap. So kalau you masih ingat teleskop, okay, kanta objektif dengan kanta mata. Okay. So untuk teleskop astronomi, kanta mata dia lebih tebal. Lebih tebal. Okay. Kanta objektif dia lebih panjang sikit. Okay, lebih panjang sikit. Okay, so dia punya jarak fokus. Okay, jarak fokus ini dia akan panjang lah. Okay, untuk kanta objektif. Okay, untuk kanta mata dia punya jarak fokus adalah agak pendek sikit lah. Okay, okay. Okay, so kedua-dua pada kedudukan yang sama lah. Okay, ini saya tak nak terang banyak sangat. Okay, anyway, so di sini kita akan kita perlu gunakan prisma. Okay, kita perlu gunakan prisma dan juga dua kanta objektif dan juga kanta mata. Okay, so bila anda terangkan, you perlu terangkan prisma dan juga kanta. Okay, kanta. So untuk menghasilkan satu binocular, jadi nyatakan dan jelaskan pengubah suaian berdasarkan gambar raja. Kalau boleh lukiskan gambar. Okay, gambar raja, susunan prisma dan kanta-kanta. Gambar raja sinar untuk menjelaskan bagaimana imej terbentuk. Okay. Dan dua kelebihan menggunakan binocular berbanding teleskop untuk memerhati objek jauh. Okay. So it's a quite long question. Okay. It's a quite long question. Okay, jadi saya terus tunjukkan skema. Okay, sambil saya terangkan jawapan skema. Okay, basically kalau untuk kanta, kita ada kanta objektif dan kanta mata. Okay, kanta mata dia punya power dia akan lebih tinggi. Okay, sebab kita apply konsep teleskop. Jadi di sini adalah kanta objektif. Okay, kanta objektif. Okay, kalau boleh you cuba labelkan ya, kanta objektif. Dan di sini adalah kanta mata. Okay, kanta mata. So that's why di sini dia terangkan kanta objektif di atas. Atas maksudnya sinilah. Okay. Lepas tu kanta mata di bawah. Maksudnya di bawah sini. Okay, yang dekat dengan mata. Okay. Lepas tu kita perlu lukis susunan prisma yang betul lah. Okay. Jadi kita perlukan dua prisma. Okay, prisma yang sudut dia sebenarnya 45 darjah. Okay, 45 darjah. So it's something like kalau you masih ingat kita ada periskop okay, 45 darjah. Supaya bila dia pantau, dia akan pantau dengan 90 darjah like that. Okay, dia punya sinar cahaya akan dipantaukan 90 darjah. Okay.
Okay, so lebih baik guna gambar untuk lukis. Okay, kemudian untuk explain tentang raja cahaya, okay, cahaya dari objek luar ke prisma pertama dan pantau 90 darjah. Okay, so daripada cahaya objek luar, okay, lepas masuk kanta objektif, dia akan tembus dan dipantulkan oleh prisma pertama. Kemudian pantulan kedua berlaku lagi. Okey, berlaku. Kemudian kita ada pantulan dalam prisma kedua. Okey, itu adalah pantulan berganda. Okey. Kenapa kita tak nak guna cermin? Okey, sebab kalau kita guna cermin, dia akan menghasilkan image yang blur, ataupun yang berganda-ganda. Okey, multiple image. So, kita guna prisma supaya semua cahaya akan dipantulkan sepenuhnya. Okay. Lepas tu kita lukis satu lagi raja cahaya, raja sinar. Okay, yang lebih detail. So, inilah, okay, nampak tak? So, biasa kita akan guna dua sinar cahaya untuk tunjukkanlah. Okay, for example, kalau ini adalah objek. Okay, objek. Kepala ke atas, lepas tu badan kaki. So, cahaya kepala tu, okay, dipantulkan dan akhirnya kedudukan kepala masih ke atas. Nampak tak? Okay. Untuk badan dan juga kaki, sinar kedua, bila dipantulkan, dia punya kedudukan akhir pun sama. That means dia preserve, dia akan kekal kedudukan atau orientasi yang asal. Dia tak akan jadi terbalik ke apa. Okay. So, anda kena jelaskan dengan lukis gambar. Lepas tu, apakah kelebihan dia? Okay, satu kelebihan adalah dia menghasilkan image yang bukan saja tegak tapi juga nyata. Okay, image yang nyata. Okay. Kedua, kita dapat image, kita dapat lebih senang untuk membawa alat binocular ini. Sebab kalau nak bawa teleskop astronomi ini agak besar sikit kan. Agak besar sikit, so tak senang untuk dibawa. So binocular dia punya size lebih kecil, lebih pendek, tidak besar atau mudah dibawa. Okay, so soalan ini agak mencabar sikit. Tapi basically dia punya konsep adalah pantulan dalam penuh. Okay, esei pantulan penuh. Dan kita perlukan dua kanta. Okay, kanta cembung dan juga dua prisma. Okay, lepas tu anda lukislah. If you cannot explain, you just draw it. Okay, you just draw it. Okay, so ini adalah soalan 9.